Bidadari ni memang indah, tak terbayang. Sangat indah. Digambarkan dalam syair dan riwayat-riwayat, bidadari ni sekiranya dikeluarkan suara sikit je di dunia, mungkin ke tak tahulah, pensang semua lelaki ni. Sekiranya air peluh dia tu menitik masuk di dalam laut, satu lautan jadi wangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kedatangan Islam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua tamadun dunia ketika itu meletakkan wanita di tempat yang sangat hina dan rendah. Dikaji saat Nabi SAW sebelum lahir, tamadun Arab ke, tamadun Cina ke, tamadun Inggeris ke, wanita diletakkan antaranya adalah posisi sebagai pekerja rumah. Tidak ada tempat yang tinggi dan mulia. Sebagai isteri sepatutnya di mana, ibu sepatutnya di mana. Wanita dianggap, kalau dalam tamadun Inggeris kuno, wanita dianggap sebagai manusia yang tidak sempurna. Kalau sempurna jadi lelaki, kalau cacat jadi perempuan. Wanita adalah manusia separuh daripada lelaki. Mereka adalah alat sahaja untuk menguruskan rumah tangga. Dan wanita boleh diwarisi. Maksudnya seorang ibu, dia jadi pembantu. Ayah meninggal, anak boleh jadikan ibu itu sebagai pembantu. Maksudnya wanita ini alat melahirkan generasi sahaja. Wanita boleh dijual beli menjadi hamba. Lelaki tidak. Wanita boleh dijual beli. Bahkan kalau tengok dalam sejarah Arab dan dicatat di dalam Al-Quran, apabila lahir seorang wanita, maka merah padamlah wajah ibu dan ayah kerana malu dan merasakan datanglah satu bala yang besar bila lahir seorang anak wanita, anak perempuan. Sebab itu adanya yang tanam anak perempuan hidup-hidup, dan mereka merasakan lebih untung ada lembu, ada binatang ternakan, ada unta daripada ada anak perempuan. Membawa sial, membawa bala dan sebagainya. Bahkan saya pernah baca dalam beberapa tahun yang lepas, 2 tahun lepas kot, masih ada lagi cara menyantuni wanita yang sangat teruk ini masih lagi diteruskan oleh golongan-golongan yang terpencil dalam dunia. Sehingga kan ada wanita dijumpai mati, berada di dalam macam reban macam tu. Sebab mereka menganggap wanita ini kotor dan jijik. Mereka ni tidak layak duduk di dalam rumah bersama lelaki. Selepas selesai melakukan tugas kerja-kerja rumah, memuaskan hawa nafsu bagi lelaki dalam rumah tu, wanita ini kena duduk di reban, di luar rumah, tak layak duduk dalam satu rumah. Lalu wanita ini dilupakan, maksudnya terlupa. Mungkin yang lelaki ni pergi keluar ke, dan mereka ini dikunci, mati ke buluran, dijumpai mati ke buluran. Dan setengahnya bila wanita datang haid, kotor, maka mereka juga diasingkan. Mereka dianggap jijik dan duduk di luar rumah. Ada dijumpai mati ke buluran sebab mereka dikunci ketat. Kalau baca tamadun Cina yang kuno, yang lama-lama ya, kalau suka baca sejarah, kita akan jumpa fakta bila seorang lelaki, suami ni nak tinggalkan isterinya, dia akan pakaikan celana besi dan dia akan dikunci. Maksudnya seluar besi, lepas tu dikunci, sebab dibimbangi dia akan buat perkara tidak senonoh lelaki lain. Dan selama dikunci tersebut, buang najis, air kecil, air besar di dalam celana besi itulah. Bagaimana keadaan kulit dan sebagainya. Mereka diikat kaki besi supaya tak keluar daripada rumah, bimbang buat perkara tak senonoh dengan lelaki lain. Lalu datanglah Islam melalui Nabi Muhammad SAW, sehingga wanita diangkat setinggi-tingginya. Ada satu kisah ketika Nabi berada di Madinah. Datang seorang hamba wanita, bukan wanita merdeka ya, hamba sahaya, berjumpa dengan Nabi. Lepas tu minta Nabi ikut dia. Minta Nabi, wahai Rasulullah, ikuti aku nak tunjuk sesuatu. Macam tu lah. Dia memerlukan Rasulullah, tetapi dia nak Rasulullah ikut dulu, untuk dia tunjuk, untuk dia tanya. Dan sahabat Nabi bercerita, Nabi ikut. Ini adalah presiden, Perdana Menteri, Khalifah.
manusia yang paling agung, paling sibuk, paling mulia. Seorang wanita hamba sekalipun bila datang, Nabi santuni, Nabi hormati, Nabi muliakan, Nabi boleh ikut. Kalau kita fikir siapa wanita tu nak suruh-suruh arah-arah Nabi ikut. Begitulah Nabi menunjukkan bagaimana Islam memulia dan memertabatkan wanita. Melalui Al-Quran dan hadis Nabi, banyak hukum hakam berkaitan dengan wanita, hak-hak wanita. Dan kalau kita baca khutbah terakhir Nabi sebelum Nabi wafat, dalam khutbah terakhir Nabi SAW, lebih 50%, 60-70% adalah Nabi ingatkan tentang hak-hak wanita. Nabi ingatkan tentang bagaimana lelaki perlu menjaga wanita. Kerana bila wanita terjaga, maka akan terjagalah generasi, maka akan utuh dan kuatlah sesuatu ummah dan suatu peradaban. Dan satu negara pun memang kuat kerana wanitanya. Sebab wanita adalah guru pertama, madrasah pertama kepada generasi, iaitu anak-anak. Masya Allah. Sebab itu bila kita mulakan tadi dengan bersalawat kepada Nabi, kita memuji Nabi dan mendoakan Nabi. Kerana dengan pengorbanan dan perjuangan Nabi lah kita wanita pada hari ini berada di sini. Kita berada di jabatan-jabatan, kita diberikan jawatan. Bahkan Nabi pernah berkata, antara isteri yang paling awal menyusuliku adalah isteri yang paling panjang tangannya. Ini hadis Nabi yang sahih. Nabi kata begini, muslimat sekalian, di antara yang paling awal menyusuliku selepas kewafatanku adalah isteri yang paling panjang tangannya. Kalau kita paling panjang ni mencuri kan. Lalu para isteri ni bila dia dengar hadis ni, dia pun faham dari sudut zahir hadis. Masing-masing ambil kayu, ukur tangan siapa paling panjang. Lepas tu mereka dapati tangan paling panjang ialah tangan Hafsah. Mereka pun kata, untunglah Hafsah. Hafsah ni anak kepada Sayyidina Umar, dia yang akan menyusul Nabi paling awal. Lepas tu Nabi jelaskan, tidak, yang paling yang dimasukkan adalah Zainab. Kenapa? Kerana dia adalah seorang wanita yang bekerja. Isteri Nabi pun ada yang bekerja, cari rezeki, dan melalui pekerjaannya dia dapat upah, lalu dia banyak bersedekah. Maksud Nabi ialah isteri yang kuat bersedekah daripada hasil usahanya. Di hadapan saya kebanyakan wanita yang bekerja. Lalu kita niatkan daripada pekerjaan ini kita mesti sedekah. Itulah golongan tangan panjang yang dimasukkan oleh Nabi. Wanita yang bekerja daripada rezekinya, lalu sama ada tak bekerja sekalipun dapat duit daripada suami. Itu daripada hasil pekerjaan kita di rumah lah, suri rumah kan. Suami bagi kita duit belanja, itu hasil kita lah tu. Patutnya boleh beli handbag baru ke, kasut baru ke kan. Kumpul-kumpul boleh beli golang baru ke kan, omeh baru, cincin baru. Tapi kita memilih untuk sedekah, untuk infak, maka kitalah yang digelarkan sebagai tangan panjang, cepat untuk bersedekah dan memberikan infak. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, menjadi umat Islam. Para orientalis barat, bahkan feminisme yang sekular, yang liberal, memberikan gambaran buruk terhadap Islam, mengatakan Islam mengongkong wanita. Pada Islamlah yang memelihara dan menjaga dan menjadikan wanita itu lebih mahal daripada emas dan permata. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan kita boleh lihat wanita-wanita Islam ada kebijaksanaan, bijak dari sudut akal, dari segi menjaga maruah. Bagaimana berpenampilan dengan cara yang bergaya tetapi bermaruah. Masya Allah. Tuan-puan yang dihormati sekalian, Masya Allah, kita bersyukur kita menjadi wanita Islam sehingga saat ini. Seronok tak jadi perempuan? Wanita sekalian, je tak apa seronok je, suka jadi lelaki ke? Kan tengok orang lelaki seronok jadi lelaki, tak akan pakai tudung, nak semayang macam tu. Pasal orang lelaki kan tak susah macam perempuan kan. Kita nak keluar, apa yang kita kena pakai? Tudung, anak tudung, inner, baju yang dalam pun banyak. Lepas tu stokin, lepas tu kadang pakai setengah, lepas tu pakai bedak lagi, foundation lagi, gincu lagi. Orang lelaki kan simple gitu je kan. Kadang dia sebulan tak cuci muka pun okey je kan. Kadang kan saya, yelah saya tengok suami saya lah, orang lelaki walaupun ada masalah kulit, dia nampak okey kan.
Kalau perempuan, kalau kita ada masalah kulit, sebiji pun ni, macam apa dah, masalah besar sangat dah, dia relax, cool je. Dia tak cuci muka sebulan, 2 bulan, setahun pun. Lepas tu bila saya tanya doktor estetik kan, kenapa ya? Kan kita kadang tu pergi spa buat rawatan lah juga kan. Pergi, kita panggil apa, facial kan. Hormon, perbezaannya pada hormon. Memang wanita umur tertentu, haid, kita orang haid, menopause, stres, semua mempengaruhi hormon. Boleh beri kesan kepada kulit, emosi, tubuh badan, macam-macam lah. Tetapi tak sama dengan sistem tubuh badan lelaki. Mungkin ada perempuan kata, seronok jadi orang lelaki, hidup macam senang. Kalau kat pejabat, yang paling banyak fikir perempuan ke lelaki? Betul ke orang lelaki? Perempuan ke lelaki banyak fikir? Orang lelaki. Nampak macam elok, ceria kan, senang hati, jalan berlenggang je orang lelaki kan. Relax, cool je, macam tak susah hati. Masalah banyak, macam tak ada masalah kan. Orang perempuan pula, masalah tak adalah banyak sangat, macam banyak sangat. Masalah bukan berat sangat, dia berat-beratkan. Itu perbezaan perempuan dan lelaki lah. Satu sudut, Masya Allah. Dekat rumah pula, siapa yang paling banyak fikir? Perempuan juga. Dekat pejabat pun dia juga yang nak banyak fikir. Dekat rumah pun dia banyak fikir. Dalam kereta, siapa banyak fikir? Perempuan juga. Lagi relax bawa kereta je. Perempuan isi kat sebelah tak habis-habis. Lepas satu masalah dia buka. Dah selesai bincang macam dia tak ada masalah lain dah nak bincang. Saya cakap pasal saya juga. Kadang suami tu nak lari tak boleh sebab dia bawa kereta. Jadi masa tu lah kita cakap satu demi satu masalah. Sebab kita boleh lari. Kalau kat rumah mungkin dia boleh lah kan, buat-buat alasan nak kita tengok anak lah, macam-macam. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Alhamdulillah Islam meraihkan fitrah wanita. Dan Nabi sendiri menghadapi kerenah wanita yang berbagai. Dan antara hikmah kenapa Nabi ada ramai isteri dan semua latar belakang berbeza. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang bekerja, yang tidak, ada yang ada ilmu, ada yang di kalangan biasa. Kerana disitulah Nabi sangat bijak memahami dan menangani akhlak wanita. Nabi sendiri bukan tidak pernah isteri menjawab. Isteri-isteri kat sini biasa tak menjawab dengan suami? Biasa ni. Kita ni isteri kepada seorang suami. Kalau orang tanya saya, Ustazah biasa tak menjawab? Biasa? Memang rasa normal lah kan, ada communication. Kita jawab, kadang kita cakap, kadang suami yang jawab, kadang suami cakap, kita jawab. Mungkin ada orang ingat, Ustazah ni mungkin dia taat je, lemah lembut je. Kalau ada CCTV kat rumah saya, lepas tu CCTV tu siaran langsung pula di media sosial, tak ada orang nak jemput saya ceramah. Lagi-lagi tajuk macam ni, wanita pemata syurga, isteri soleha, ibu misali. Kita semua ada waktu-waktunya. Ada waktu jadi isteri soleha sangat, rasa macam kalau meninggal tu insya-Allah syurga lah. Ada waktunya rasa macam ya Allah, sungguhlah, dengan cara bercakapnya, dengan adab dan akhlaknya, dengan mukanya, dengan intonasi suaranya, muncullah sempat minta maaf dan betulkan balik. Kalau ego tak minta maaf, betulkan balik je. Tiba-tiba jadi lemah lembut, jadi penyayang balik, jadi solehah kan. Sama juga ada waktunya kita jadi ibu yang Masya Allah. Kita nak beri anugerah pada diri sendiri kan, anugerah ibu misali. Bolehlah mungkin sehari dua, sejam dua, contohlah kan. Datanglah ujian daripada anak, hilang, kembali kepada asal. Kadang dengan ceramah insaf, baca ada tulisan-tulisan yang menyentuh hati, ya Allah, terkesan tulisan tu, balik cover sekejap, peluk anak, cium, senyum sampai tidur. Okey, pagi besok ada insiden berlaku, jadi raksasa semula. Subhanallah, karakter kita memang sangatlah terkait dan terpengaruh dengan keadaan dan suasana. Tetapi seorang pejuang tidak pernah berhenti berjuang. Bila kita gagal, kita bangkit semula. Bila kita salah, kita betulkan dan kita minta maaf. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan berjuang. Sebab ada orang dia dah frust dah dengan diri dia.
Ustazah, saya dah kecewa dengan diri saya. Saya rasa saya memang ibu yang teruk. Macam tu lah. Saya pun isteri yang teruk. Saya rasa macam saya wanita paling teruk lah. Saya rasa malang suami saya dapat saya, anak-anak saya dapat saya. Dia telah menghina dan mengutuk dan mengeji diri sendiri dengan begitu teruk. Saya pun kata, puan, kita lebih kurang je. Ya ke Ustazah lebih kurang? Ya, kebanyakan perempuan lebih kurang je. Ke tak? Ke depan saya ni semua memang ke saya je yang teruk macam ni ya? Maksud saya ialah, saya kadang-kadang bila orang meluah, saya nak sedapkan hati dia. Saya kata sebenarnya kita lebih kurang saja. Ada waktunya kita dalam keadaan baik, ada waktunya tidak. Ada waktu kita boleh kawal diri, ada waktunya tidak. Sebab kita manusia biasa, bukan malaikat. Dan sebab itu adanya pahala minta maaf bila buat salah, adanya pahala memberi maaf bila ada orang buat salah. Kalau kita ni tak ada buat salah, bila peluang kita nak dapat pahala meminta maaf, bila peluang kita nak dapat pahala memohon maaf, bila peluang kita nak dapat pahala untuk bersabar dengan kesilapan suami, anak dan kesilapan diri sendiri pun kita kena sabar dengan diri kita. Masya Allah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, para wanita sekalian, di hadapan saya ni wanita-wanita yang hebat pada keadaan masing-masing. Kadang-kadang wanita dia tak ngaku dia hebat. Saya orang biasa je Ustazah. Saya biasa. Saya bukan macam Ustazah macam tu. Saya bukannya jawatan paling rendah. Kita merendahkan kedudukan kita, sedangkan Allah tidak menilai semua tu. Wahai wanita, kita ni istimewa bukan kerana takhta, bukan kerana rupa, bukan kerana harta, bukan kerana nama. Kita istimewa kerana Allah ciptakan kita sempurna. Sejak daripada dalam rahim ibu sampai kita lahir sampai sekarang, kita istimewa kerana Tuhan kita Allah ciptakan kita sempurna. Itu dah komplit. Macam mana bentuk hidung kita, kenapalah kembang tak mancung, kenapa muka aku bulat sangat tak bujur, kenapa kulit aku warna macam ni, kenapa mulut muncung, kenapa tak macam Nilofa contoh ya. Bukan Nilofa ya, Nilofa. Kenapa tak macam sekian-sekian. Malam tadi saya jumpa ramai artis. Malam tadi saya dapat anugerah Superwoman Nona. Itu yang balik lambat tu. Sampai saya sebenarnya nak share dekat FB pun macam segan. Padahal dah lama dah anugerah tu dapat daripada tahun lepas. Malam tadi sambutan. Lepas tu dah keluar majalah pun dah lama. Nak belek pun malu. Adalah muka-muka saya dalam majalah tu kan. Tebal majalah tu, edisi khas untuk anugerah Superwoman Nona Award, Motivator Award. Jadi malam tadi artis ramai. Yelah, pemenang banyak artis, lepas tu founder, lepas tu ada ramai macam-macam lah dalam pelbagai bidang perubatan macam-macam. Jadi apa ni? Nak cakap apa? Kita kan jumpa ramai artis-artis. Kita tahulah macam mana penampilan artis dan sebagainya kan. Tapi masa naik pentas malam, saya tepukan yang paling gemuruh lah pula. Saya macam, kita tak biasa naik pentas ambil award kan. Tak tahu nak respon macam mana, cani-cani ke kan. Tapi sebenarnya para artis tu, founder-founder tu, mereka juga adalah follower yang hadir selalu kuliah. Sebab tu mereka mungkin tengok Ustazah dia naik pentas kan, dia orang seronok macam tu lah. Alhamdulillah. Tapi award, anugerah yang saya terima setakat ini, dia bukan sebenarnya adalah anugerah. Dia adalah amanah. Bertambah anugerah, bertambah amanah. Wahai para wanita, saya nak sambung ayat tadi. Kita bukan istimewa kerana takhta, nama, harta atau rupa. Bukan. Kerana Allah ciptakan kita sempurna, seadanya. Sebab itu tolong sayang diri kita. Sayang. Kita selalu suka peluk orang, tolong peluk diri sendiri. Bila kita peluk diri kita? Waktu solat. Betul, waktu solat. Kan Allahu Akbar, itu kan macam peluk, macam peluk diri sendiri. Kadang-kadang duduk depan cermin, ya Allah, aku sayang diriku. Terima kasih Engkau ciptakanku begitu indah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkaulah yang menjagaku daripada alam rahim sampailah sekarang. Ya Allah, akan ku pelihara tubuh badanku, diriku di neraka-Mu ya Allah. Akan ku pastikan diriku ini masuk ke dalam syurga-Mu.
Akan aku hargai diriku, akalku, emosi. Sebab apa? Wanita selalu suka menggantungkan bahagia dia pada makhluk lain, pada manusia lain. Jika anak menyakiti dia, deritalah dia. Jika suami menyakiti dia, deritalah dia. Memang kita akan derita, tapi jangan lama. Derita macam mana? Kita tunjuk kita menangis bucu katil sampai lapar-lapar berkeriuk perut, suami makan kenyang je kan. Kita ni kan main berangan, suami datang pujuk bawa makanan ke, suap ke, macam dalam drama. Tidak berlaku dalam realiti ya. Mula-mula kahwin mungkin, lama-lama pujuk diri sendiri. Bila kita dah mula matang, dah belajarlah hargai dan sayangi diri sendiri. Berlama-lama dalam menderita, berlama-lama dalam merajuk, tak berpenghujung. Akhirnya kita juga yang rasa rugi. Alah, rugi pula merajuk malam tadi, terlepas drama tu. Kan kalau tengok drama tengah merajuk kan, tak, merajuk tu tak ria kan. Merajuk pergi makan tak ria juga. Merajuk tidur atas katil tak ria juga. Tidur atas lantai, contoh lah ya, contoh. Nak tunjuk merajuk lah. Tapi bagi lelaki, dia tengok macam tu, perangai cerdak budak. Akhirnya dia tidur kenyang, dia tidur lena, dia makan kenyang, dia boleh layan bola, contoh kan. Kita pula yang nak marah. Dah lah tengah merajuk, bukan nak pujuk, suka-suka hati je layan bola. Macam cerita pengalaman dia. Itu gambaran saja ya. Maksudnya tuan-puan sekalian, wanita, kita dah tua. Umur saya dah 40 tahun ni. 83 masuk tahun ni 40. Ini kali pertama saya declare umur saya 40. Sebelum ni 39 selalu declare je. Bunyi 39 muda lagi. Bila start pangkal 4, macam kita masuk dalam umur baru kan. 40, tapi belum lagi bulan 9. Jadi saya masih 39 di ambang 40. Macam itulah. Saya boleh guna lagi 39. Subhanallah, tuan-puan muslimin muslimat mati Allah sekalian. Tajuk kita apa ni? Sifat wanita permata syurga. Sifat wanita permata syurga. Masya Allah. Siapakah bakal bidadari syurga? Angkat tangan. Bakal bidadari syurga. Laju angkat. Overconfident ni. Perasan ni semua ni. Okey, baik. Semua wajib angkat tangan. Siapa bakal bidadari syurga? Angkat tangan. Wajiblah angkat semua. Ada yang tak angkat, angkat je puan. Bukan perasan. Ini adalah keinginan, hajat, dambaan, cita-cita kita untuk jadi wanita bidadari syurga. Bahkan insya-Allah menjadi ketua bidadari di syurga. Untuk pasangan masing-masing, untuk suami. Kadang saya borak dengan suami, bang, esok kan dekat syurga. Macam confirm syurga kan. Tapi itulah perbualan orang yang nak ke syurga. Takkan nak borak kat neraka pula kan. Jadi bukan perasaan ahli syurga. Tapi kita kadang-kadang borak, bang, esok kan dekat syurga. Awak boring tak jumpa saya lagi? Soalan. Dah kat dunia dah dengan saya, dekat syurga jumpa saya lagi, jadi saya isteri lagi, boring tak? Lepas tu suami jawab, kan dekat syurga Allah dah cabut perasaan boring, jemu. Kita takkan ada perasaan boring, jemu, semua tu tak ada. Sebab ada juga yang tanya, Ustazah, kat syurga tak bekerja, tak payah masak, tak payah buat kerja, tak ada masalah, tak boring ke? Macam, yelah, tak ada cabaran, tak ada cabaran. Dah biasa ada cabaran, jadi manusia biasa. Tak tahu nak jadi manusia ahli syurga. Sebenarnya perasaan jemu, semua itu telah dibuang oleh Allah. Perasaan marah, perasaan cemburu, perasaan kecewa, semua tu tak ada di kalangan ahli syurga. Kita pun tak tahu macam mana kita hidup tanpa perasaan-perasaan itu. Sebab itu bila Nabi ditanya, ya Rasulullah, mana lebih utama, wanita dunia ke wanita syurga, bidadari? Rasul menjawab, wanita dunia. Sebab itu wanita dunia ni bila jadi ahli syurga, bidadari ni memang indah, tak terbayang. Sangat indah. Digambarkan dalam syair dan riwayat-riwayat, bidadari ni sekiranya dikeluarkan suara sikit je di dunia, mungkin ke tak tahulah, pengsan semua lelaki ni. Tak tahulah, sikit je dia keluarkan, suara dia pun tersangatlah merdu. Kalau kita kata Siti Nurhaliza tu merdu, orang kata Siti Nurhaliza kalau bersing pun merdu, kalau batuk pun merdu, kalau dia bercakap pun, dia marah pun merdu. Nak kata suara dia Allah punya satu merdu kan. Tak tahu macam mana suara bidadari syurga.
Kalau bidadari syurga ni dia perlihatkan sikit je wajahnya di dunia, kalau malam jadi siang, nak kata cahayanya tu bercahaya. Kita mungkin cahaya filter telefon lah kan. Lepas tu kalau siang, matahari tu jadi hilang cahaya, nak kata kuatnya cahaya. Sekiranya air peluh dia tu menitik masuk di dalam laut, satu lautan jadi wangi, seharum kasturi. Bidadari syurga, orang lelaki. Nak tak bidadari syurga? Oh, laju aku. Kan? Siapa tak nak? Bidadari. Tetapi apabila wanita dunia menjadi bidadari, menjadi ahli syurga, bila berjalan je wanita dunia, semua keindahan dan kecantikan bidadari sirna, tenggelam. Kerana wanita dunia jauh lebih indah, jauh lebih sempurna, jauh lebih tinggi daripada bidadari syurga. Kerana apa Nabi jelaskan? Bidadari syurga tidak diuji dengan hawa nafsu wanita dunia. Kita wanita dunia ada emosi, ada sifat marah, ada sifat dengki, ada sifat tak puas hati, ada sifat mengungkit. Kita berlawan selalu dengan perasaan tu. Sifat tak puas hati, setiap sikap membanding-banding, riak, ujub, takabur, buat perkara-perkara yang hawa nafsu suka walaupun Allah larang. Tetapi bidadari syurga, dia tidak berlawan dengan semua tu. Dia diciptakan untuk menjadi makhluk syurga di syurga. Dia menunggu lelaki-lelaki yang soleh masuk ke syurga untuk jadi bidadari. Sebab itu wanita yang beriman dia akan jadi ketua bidadari dan dia paling indah. Jadi janganlah jealous. Sebab antara bidadari, walaupun suami kita dapat ramai bidadari, tapi kita adalah yang paling utama dan paling istimewa. Masya Allah. Ada pula wanita kata, bukan saya bimbang suami Ustazah, saya yang jemu jumpa dia lagi. Ada isi yang tanya saya, Ustazah, kat syurga esok jumpa lagi ke suami yang sama? Kenapa puan? Tak boleh ke suami lain? Saya pun tanya balik, puan confirm syurga ke? Macam yang cakap confirm, tinggal nak pilih-pilih nak suami lain. Kenapa? Yelah takut jemur ke kan, kita nak muka lain sikit ke. Mungkin suami kat dunia kurang handsome ke, suap muka yang lain dah jodoh ke kan. Saya tak ada tanya detail. Saya kata puan, semua lelaki syurga dan wanita syurga wajahnya tampan, indah, berseri-seri, kita tak akan jemu. Akhlaknya semua mulia, sempurna, tak akan menjengkelkan kita dah. Sebab dia rasa jengkel dah dengan perangai suami yang pemalih apa semua. Puan tak payah buat kerja rumah apa semua. Sekarang berusahalah untuk jadi wanita syurga. Jadi sekarang kita nak terus pergi kepada satu hadis Nabi yang jelaskan 4 sifat wanita syurga. Dan hadis ini masyhur, semua tahu. Cuma bagaimana kita nak beramal dengan hadis ni. Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Soalan pertama, kalau tanya apa amalan dan apa yang boleh buat. Amalan ni saya percaya wanita dah dengar banyak ceramah dan dapat banyak dah amalan. Semua amalan, malam berat ke, ringan ke, besar ke, kecil ke, mudah ke, susah ke, dia tergantung kepada istiqamah atau tidak. Istiqamah atau tidak. Sebab itu Nabi SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang sedikit tapi istiqamah, konsisten. Sekarang, wahai wanita sekalian, kita perlu cari mana-mana amalan. Bukan yang wajib. Yang wajib tu memang istiqamah. Sebab walaupun jemu, walaupun tengah sedih, walaupun tengah frust, tengah sakit, kita akan paksa diri kita semayang. Sebab semayang tu wajib. Tetapi nak memaksa yang sunat, itulah cabaran dan itulah yang memberikan kekuatan. Dia macam multivitamin lah, suplemen. Suplemen ni kan makanan tambahan yang bukan asasi. Jadi zikir, amalan sunat, bila kita jadikan ia wajib, dia menjadi satu suplemen kepada jiwa. Poin pertama saya ialah istiqamah. Sekarang cuba fikir dalam fikiran masing-masing, ada tak 2 zikir yang istiqamah setiap hari dengan jumlahnya? Kalau belum ada, wajib ada. Hakikatnya zikrullah adalah kekuatan
utama bagi lelaki dan perempuan. Kalau kita kata kekuatan saya suami saya, kekuatan saya anak-anak saya, kekuatan saya kawan-kawan saya, ibu saya kekuatan saya, sejak ibu meninggal saya hilang kekuatan. Saya boleh menghadapi ujian lain tapi tidak ujian suami. Saya diuji dengan business backup, saya boleh hadap. Saya diuji dengan ni, saya boleh hadap. Saya diuji ni, tapi bila diuji dengan suami, saya tak boleh hadap. Ini ayat-ayat biasa ramai wanita. Sebab dia meletakkan kekuatan pada makhluk fana, makhluk sementara. Kita ingat anak kita boleh gembira dan bahagiakan kita, tapi rupanya bila dia dewasa, dia dah kahwin, dia dah berubah. Kita ingat suami akan tetap kekal menyayangi kita. Rupanya satu hari kasih sayang juga pudar, dia pun dah tak kuat nak tunjuk kasih sayang. Manakala kita pula makin tamak kasih sayang sebab terpengaruh dengan media sosial. Contoh, jadi tuan-puan mati Allah sekalian, kekuatan sebenar kenapa saya sebut zikir, ini berdasarkan sebuah hadis Nabi. Nabi sebut, maukah kamu aku ajarkan satu amalan yang tinggi nilainya di sisi Allah, sangat tinggi nilainya, amalan ini sangat tinggi di sisi Allah, yang mana ia lebih baik daripada kamu menafkahkan ataupun kamu menderma dengan emas dan perak. Orang perempuan semua ada emas kan? Semua ada emas tak? Ada. Suka emas tak? Antara menderma dengan duit dengan emas, mana lagi berat? Emas. Lainlah kalau emas tu tak ada nilai ataupun yang halu kecil, yang lebih murah, yang dah nak buang, itu lain. Kalau emas yang cantik yang baru kita beli, desain baru, ui sayang. Maksudnya Nabi kata amalan ini lebih baik daripada kamu menderma emas dan perak, dan ia lebih baik daripada kamu pergi berjihad di jalan Allah, sama ada musuh kamu mati ataupun kamu yang mati dibunuh dan syahid. Lalu sahabat ni bertanya, ya Rasulullah, saya tak ingat, ada satu lagi Nabi beri pembandingan. Tak silap saya Nabi sebut orang yang berpuasa sepanjang tahun, macam itulah. Maksudnya Nabi menyebutkan ibadah-ibadah yang sangat tinggi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, amalan apakah itu ya Rasulullah, yang menaikkan kedudukan seseorang di sisi Allah dan ia lebih tinggi nilainya daripada amalan-amalan yang berat-berat tadi tu, yang besar-besar tu? Lalu Nabi jawab ringkas, iaitu zikrullah. Zikrullah, ingat Allah, menyebut Allah. Dan zikrullah paling tinggi, mentaati segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu tanda zikrullah paling tinggi. Macam kita lah, ingat pesan ibu. Ibu kata jangan buat macam ni. Walaupun berada di overseas, ibu tak ada, tapi sebab ingat ibu, ingat pesan ibu. Walaupun ibu dah meninggal, tapi ingat lagi pesan ibu. Itulah tanda sayang dan cinta yang paling tinggi. Jadi bila kita boleh ingat pesan Allah, taat perintah Allah dan tinggal larangan Allah, itu bermaksud kita zikrullah, kita ingat Allah. Dan zikrullah dimaksudkan dalam hadis Nabi adalah berzikir kepada Allah. Jadi sekurang-kurangnya wahai wanita sekalian, pilih dalam dua zikir. Sama ada kita nak istiqamah dengan la ilaha illallah, ataupun astaghfirullah, ataupun selawat, ataupun subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Okey, sama ada zikir tu ke, ataupun mana-mana zikir yang tuan-puan terima daripada pengajian-pengajian. Ada yang jumpa saya kata, ustazah saya beramal dengan wa ufawwidu amri ila Allah pada waktu-waktu tertentu. Maksud saya ialah kita boleh berzikir dengan banyak zikir. Mungkin lepas subuh kita amalkan zikir ni, lepas asar ni, lepas zuhur ni, lepas maghrib ni, lepas isyak ni. Tapi mesti ada paling kurang dua zikir yang istiqamah setiap hari dengan jumlah yang kita tetapkan. Kenapa perlu ada jumlah? Kenapa dalam beberapa zikir Nabi tetapkan jumlah? Jumlah melatih disiplin. Jumlah dia akan memberikan satu barakah bila kita istiqamah dengan jumlah tu. Contoh, kita istiqamah la ilaha illallah 100 kali sehari. Jadi kita mesti nak juga capai 100. Lepas tu barulah dah capai 100, barulah kita baca sebanyak-banyaknya. Jadi saya nak berkongsi satu zikir yang mana Nabi SAW menyampaikan kepada kita lelaki ataupun perempuan, yang zikir ini
saya tak tahulah semua orang dah tahu tak di sini. Siapa yang selalu ikut kuliah saya pagi-pagi, dia dah tahulah. Siapa pernah dengar zikir Rahman? Dan saya mula popularkan zikir ini, diberi nama zikir Rahman. Nama diberi tu sendiri beri, sebab zikir tu panjang. Jadi saya bincang-bincang dengan jemaah, dengan secara live, kita namakan ia zikir Rahman. Baik. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca 100 kali sehari La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya pasti hampir semua daripada kita hafal zikir ni. Betul atau tidak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak perlu sebut yuhyi wa yumiit. Nak sebut pun silakan sebab dah biasa kan. Tapi hadis Nabi ini tidak ada kalimah yuhyi wa yumiit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi sebut berapa kali? 100 kali sehari. Nabi menyambung hadisnya, dia akan diberikan ganjaran pahala umpama membebaskan 10 orang hamba abdi, dan dia akan diberikan 100 kebaikan dalam setiap hari, dan akan dilindungi Allah daripada 100 keburukan, dan dia akan dilindungi daripada gangguan jin, syaitan dan iblis. Dan tidak ada amalan yang lebih baik, Nabi kata, daripada membaca zikir ini sebanyak-banyaknya dalam sehari. Subhanallah. Tuan-puan, kalau kita syarah tentang zikir ini, cukup 1 jam 2 jam tentang zikir ni saja, kehebatan zikir ini. Nabi sebut 4 perkara. Pertama, siapa yang beramal dengan zikir ini 100 kali sehari, pertama, dikurniakan ganjaran pahala ibarat membebaskan 10 orang hamba. Zaman sekarang, nak cari hamba untuk dibebaskan dah tak ada. Apakah ganjaran membebaskan seorang hamba? Nabi bersabda dalam hadis sahih yang lain, barang siapa yang membebaskan seorang hamba, Allah akan membebaskan seluruh anggota badannya daripada api neraka. Tapi membaca hadis ini sebanyak 100 kali, zikir ini 100 kali, ibarat membebaskan 10 orang hamba, bukan seorang. Kalau seorang, seluruh tubuh badan akan dibebaskan pada api neraka. Yang kedua, akan diberikan 100 kebaikan. Kalau saya minta puan-puan tulis senarai 100 kebaikan, puan-puan tak boleh tulis. Apakah 100 kebaikan yang kita nak hari ini? Makan sedap, sehat, suami baik, anak baik, mungkin sampai 20 list kebaikan kita nak, kita pun dah tak ada idea dah. Tapi Allah nak beri 100 kebaikan dalam satu hari. Kemudian Allah melindungi kita daripada 100 keburukan. Kalau saya challenge puan-puan tulis 100 keburukan yang tak mahu berlaku dalam sehari ini, pun kita tak mampu nak tulis. Mungkin sampai 15 dah tak ada idea. Selamat daripada pencuri, tak nak aksiden, sehat, tak nak sakit, tak nak tu, tak nak ni. Maksudnya Allah paling tahu apa yang perlu, apa yang kita mahu. Allah paling tahu. Jadi Allah akan lindungi pada satu keburukan-keburukan apa kita tidak tahu, tapi Allah pasti akan beri. Kita kena yakin, tuan-tuan sekalian, yakin. Kemudian yang ketiga, Nabi sebut akan dilindungi daripada gangguan jin, syaitan, iblis. Maka perlindungan daripada segala mara bahaya, hasad dengki manusia, sehingga sihir, santau, pukau dan sebagainya. Tuan-puan, ramai orang bila dah kena sakit sihir, pukau, santau, baru cari nak berubat, bukan senang nak pulih kembali seperti sedia kali. Makan masa yang lama. Sebab itu Nabi tinggalkan kita amalan-amalan untuk jadi pendinding. Ada seorang ustaz ni, orang yang soleh, orang yang alim. Saya kenal agak rapat sebab dia juga salah seorang daripada ahli keluarga yang terdekat. Dia seorang ustaz, mengajar di sekolah. Waktu yang sama, dia juga seorang perawat syifa. Dia belajar dengan banyak guru, dan saya tahu dia suka baca kitab. Sebab itulah sebenarnya perawat ini, dia bukan pada kekuatan pada dia menghafal doa-doa, zikir-zikir tu, tetapi membezakan seorang orang yang alim, orang yang boleh merawat penyakit-penyakit mistik ni,
Yang membezakan adalah ilmu. Jadi perawat yang saya jumpa ini orang alim, suka baca kitab, isi dia duk cerita tak habis-habis. Rumah dia biasa hidup sederhana. Paling utama setiap bulan mesti beli kitab, baca kitab Arab. Dan antara kitab yang banyak adalah kitab Tib Nabawi, sebab dia bantu merawat. Subhanallah, satu hari saya jumpa dia, saya tanya, apakah zikir yang kuat untuk jadi pendinding? Lalu dia kata, dia panggil saya, sebab dia sebenarnya di ipar saya, macam tu. Dia panggil saya Kak Asma lah. Dia kata, Kak Asma, zikir ni, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. Saya pun kata, ya Allah, alhamdulillah, setiap pagi kita buat bacaan ni melalui majlis zikir kita. Dia kata, baguslah, sebarkan, bagi tahu seramai mungkin beramal dengan zikir ni. Ini antara zikir yang disebut dalam kitab-kitab perawat, menjadi benteng kuat daripada gangguan syaitan dan iblis. Sebab itulah tuan-puan sekalian, syaitan dan iblis ni dah berjanji dengan Allah akan menyesatkan manusia, akan merosakkan manusia, diri kita, keluarga kita, hubungan suami isteri, anak-anak kita. Itu janji syaitan dan iblis di hadapan Allah. Kami akan merosakkan, menghalangi manusia menjalani jalan yang lurus daripada depan, kiri, kanan dan belakang. Sebab itu bila kita beramal dengan zikir ini, Allah akan pelihara daripada gangguan jin, syaitan dan iblis, bisikan-bisikan dan hasutannya. Kerana itulah, siapa yang tanya tadi kan, seorang wanita tanya, macam mana nak dikuat, nak jadi sabar, nak jadi tenang selalu. Dan ditanya juga amalan. Saya simpulkan dalam zikir ini. Dan kalau orang tanya saya, Ustazah macam mana Ustazah boleh nampak steady, kuat, bertenaga, sekian-sekian, saya mesti ada penat. Jadi kita kena ada suplemen rohani sebelum ujian datang. Puan-puan, kalau boleh buat pagi-pagi, on the way pergi kerja, sambil ni zikir itu 100 kali. Cuba buat 3 hari, cuba buat seminggu. Puan-puan akan rasa luar biasa kesan dia, luar biasa hebatnya. Ujian tetap datang, masalah tetap ada. Kita yang berubah. Kita tak boleh ubah suasana. Kita tak boleh cakap pada anak kita, nak, kalau kamu tak buat perangai, mak tak marah macam ni. Siapa yang salah? Oh, sedap kita perangkat anak kita kan. Siapa salah? Mak ke kamu? Umi ke kamu? Anak kita pun jawablah standard, saya yang salah. Jadi kalau tak buat macam ni, mak tak jadi macam ni. Dengan suami pun cakap benda yang sama kan. Bang, kalau awak tak macam ni, saya tak macam ni. Kalau awak okey, saya okey. Awak tu kena berubah, saya akan okey lah. Kalau kita letakkan, kita akan jadi tenang, cool, bahagia. Kerana environment, kerana luar, kita tak akan bahagia dan tenang selama-lamanya. Sebab ketenangan, kekuatan dalaman terluar. Kita tak kontrol apa yang berlaku di luar. Kita tak boleh nak kata, kenapa aku jumpa dia tu, kalau aku tak jumpa, aku takkan kecewa. Allah memang akan takdirkan perkara itu berlaku, tetap akan berlaku. So kita hanya boleh kontrol diri kita. Dan kekuatan adalah pada zikrullah. Dan zikrullah ini akan jadi manis dan kuat, betul-betul jadi benteng apabila istiqamah. Nak buat tu mungkin sehari boleh buat, nak masuk hari keempat, kelima sangat mencabar. Tapi once kita dah boleh istiqamah, kita jadi manusia baru, kita jadi wanita baru, kita jadi jiwa yang baru, kita lebih tenang dan kuat. Orang akan nampak, kau ni macam tak ada masalah. Masalah ada, tapi kita yang berubah, immune pada masalah. Sedih sekejap, kecewa sekejap, kita cepat move on. Zikir itu la ilaha illallah, itu disebut afdalu zikru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dialah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya pemilikan, baginya kekuasaan. Walahul hamdu, baginya pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa di atas segala sesuatu. Sejarah saya dapat zikir ini ketika saya diuji dengan ujian yang sangat berat. Orang kata berada pada titik paling bawah, sehingga kan kita merasakan kalau perkara ini berlaku, yang kita bayangkan ini berlaku, maka saya rasa saya hancur. Ayat macam itulah, hancurlah, ibarat begitu. Habis semua yang dibina ini akan hancur. Ibaratnya begitu. Kita pernah berada di titik paling bawah. Kemudian suami semua, ibu kita semua tak boleh nak bantu. Keadaan ini berlaku dalam waktu PKP, bukan sebab jemputan, bukan sebab ada something yang berlaku, perkara yang besar. Sehinggalah saya tanya seorang guru, dan guru ni terus jawab, amalkanlah zikir yang saya sebutkan tadi 100 kali. Dia terus bagi dalil. Masa saya terima, saya kata, saya kali pertama saya jumpa dalil bagi zikir ini. Dan bila saya tengok ia ada riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih,
Saya kata selama saya belajar, selama saya menuntut ilmu, selama saya mengajar, kenapa Masya Allah saya syukur akhirnya Allah temukan saya dengan zikir yang sangat power, dengan kehebatan dijanjikan yang sangat hebat. Maksudnya saya sangat jahil. Saya percaya setiap kali saya diberi ujian yang sangat berat, Allah akan temukan saya dengan zikir-zikir yang selama ni saya dah pernah dengar tapi saya tak beri perhatian. Sama juga dengan wa ufawwidu amri ilallah. Saat itu saya diuji dengan sangat berat. Lalu seorang guru pensyarah saya yang lama berikan saya zikir tersebut. Sama juga dengan satu selawat ni namanya selawat Adrikni. Selawat Adrikni. Nanti saya share selawat ni. Jadi Masya Allah tuan-puan sekalian, dapat satu ilmu, yang penting beramal, kemudian istiqamah. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab banyak persoalan. Dan saya ramai share zikir tadi. Orang yang datang apa jua masalah, masalah anak, masalah suami, masalah rezeki, masalah ni, saya suka bagi zikir tu je. Saya kata amalkan zikir ni 1 kali sehari. Istiqamah, ikhlas kerana Allah. Dan masa baca, fahami maksud. Zikir dengan khusyuk. Buat secara istiqamah. InsyaAllah apa jua masalah, Allah akan buka. Sangat mudah bagi Allah selesaikan masalah kita. Yang kita rasa berat, sangat ringan. Allah Maha berkuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Okey, para wanita sekalian ada soalan. Apakah pendapat Ustazah mengenai perempuan yang baik untuk lelaki yang baik? Masya-Allah. Baik, firman Allah, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Perempuan yang buruk untuk lelaki yang buruk. Tapi firman Allah tu maksud dia perempuan yang jahat untuk lelaki yang jahat. Lelaki yang jahat untuk perempuan yang jahat, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Ada yang tak faham dengan erti kata yang sebenar, rasa tak adil. Oh, kesianlah macam tu, yang jahat dengan jahat, yang baik dengan baik. Dan bahkan ada yang tanya saya, Ustazah, saya jaga solat, saya jaga puasa, saya tutup aurat, tapi kenapa jodoh saya dengan suami yang tak solat? Bukankah Allah janjikan perempuan baik dengan lelaki baik? Saya pun tanya balik dia soalan, puan yakin ke perempuan wanita yang baik? Dan puan yakin ke yang suami tu jahat? Maaf guna perkataan jahat ya, ataupun lebih sopan, puan yakin ke yang suami tu suami yang tak baik? Bila tanya soalan tu, dia jadi berfikir, betul lah kan Ustazah, selama ni saya rasa saya baik. Kata-kata Sayyidatina Aisyah, seseorang itu menjadi baik apabila dia rasa dia tidak baik. Dan seseorang itu mula jadi jahat bila mula dia rasa dia baik. Itu tipu daya syaitan. Antara yang dimasukkan dalam firman Allah adalah seorang wanita yang baik, walaupun dia bernikah dengan lelaki yang zahirnya pada awalnya tidak baik, tetapi kerana kebaikannya, solehahnya dia, ibadahnya, sabarnya dia, akhirnya lelaki ni akan jadi baik juga. Akan jadi baik. Sama juga seorang lelaki yang baik, diuji Allah berkahwin dengan isteri yang tidak baik, isteri yang engkas, isteri yang mulutnya celupai sini, tetapi dengan kesabaran seorang suami yang baik ini, isterinya akan jadi baik juga. Masya Allah. Sebab itu bila Allah takdirkan kepada kita, jangan pertikaikan di peringkat awal. Ustazah, saya rasa Allah bagi saya jodoh yang salah lah. Saya rasa ini bukan jodoh saya yang sebenar. Habis itu jodoh yang sebenar, saya dah jumpa dah rakan sekerja saya. Dia sangat memahami saya. Dia suka menghargai saya. Dia pandai ambil hati saya. Lepas tu sekarang ni puan nak macam mana? Saya rasa mungkin jodoh yang first suami saya sekarang ni bukan jodoh yang sebenar. Saya rasa yang saya rasa saya nak cerai dan nak nikah ni jodoh saya sebenar. Kalau puan fikir macam ni, mungkin kemungkinan puan tak akan berhenti cerai kahwin. Saya pun tanya, sebab saya pun ni macam rumah tangga dulu. Ada wanita ni kata, Ustazah, saya mencintai 2 lelaki. Suami saya dan rakan sekerja saya. Saya tak boleh lepaskan kedua-duanya. Amboi. Dan yang kedua ni pun dia dah serahkan tubuh badannya, dah berzina pun. Banyak kes tuan-puan sekalian, sangat banyak kes skandal di tempat kerja, sangat banyak. Sebab mudah skandal tempat kerja, kurang orang syak. Suami nak syak pun susah sebab rakan sekerja. Dan mudah nak bincang-bincang, pergi outstation kononnya. Waktu rehat tu sempat pergi hotel yang bayar 1 jam. Mana je hotel yang bayar 1 jam, 2 jam. Banyak hotel yang bayar 1 jam, tak perlu bayar 1 hari. Hotel-hotel murah, jumpa sekian, naik kereta sekian, sebab senang skandal di tempat kerja. Saya kerja pun ni rumah tangga dulu, skandal di tempat kerja sangat tinggi. Sama ada lelaki dengan skandal dia, perempuan dengan skandal, isi orang suami orang.
Bayangkan ya, pagi tu bergaduh dengan suami. Bergaduh dengan suami kan, pagi kan. Pergi tempat kerja, lepas tu suami tak pujuk. Pergi tempat kerja ada lelaki lain. Puan Siti. Tak puas lah tengok Puan Siti. Cantik sangat. Ada nama Puan Siti ke? Siapa? Tapi bukan Puan Siti ni ya. Masya Allah. Jadi nak fikir nama apa ni? Puan Situ ya. Bukan Siti, Puan Situ. Okey. Puan Situ. Saya suka tengok Puan Situ. Wajah manis, tak puas tengok. Dah terus tertusuk hati. Tapi hari ni saya tengok Puan Situ kurang senyum. Bila Puan Situ tak senyum, hari saya pun rasa mendung. Amboi. Lagilah Puan Situ perasan kau-kau kan. Suami langsung tadi tak tegur apa semua masa muka, tiba ada, walaupun tak handsome mana, walaupun tak pernah bagi duit 1 sen, pujian saja boleh ambil, membeli jiwa seorang wanita. Puan Situ ada masalah ke? Ceritalah pada saya. Saya memang dilahirkan untuk menyelesaikan masalah Puan Situ. Kamai lagi kan ayat-ayat. Betul, pujian boleh membeli jiwa walaupun tanpa duit. Orang perempuan bahaya sangat. Mulalah rasa lelaki itulah yang the right person. Pandai puji, pandai itu, pandai ini, rasa bahagia. Lepas tu bergaduh dengan suami pun tetap gembira pergi pejabat. Sebab ada encik sini. Situ sini ya. Sebab ada encik sini. Bahaya sangat. Jiwa dibelai-belai, dibuai-buai. Itulah jarum halus syaitan. Mulalah rasa suami tu sebab tak kena, dah tak kisah dah suami tu buat apa. Sebab kebahagiaan tu ada di sini, pada encik sini. Kan, Farah dengan suami mesej, saya tengah sedih, awak janganlah sedih. Awaklah, saya lah lelaki paling bahagia bila awak senyum. Betul, puan-puan. Nauzubillah min zalik. Saya terus bagi tahu wanita tu, puan wajib putuskan dengan lelaki di pejabat. Balik semula pada suami dan jangan cerita yang puan dah berzina. Puan bertaubat dengan taubatan nasuha. Puan dah ada anak dengan suami. Itulah cinta yang sebenar. Dialah lelaki yang Allah jodohkan dan Allah takdirkan dalam akad nikah. Kalau puan masih dengan dua-dua, puan tak akan bahagia, puan akan derita dunia dan akhirat. Dan kalau puan pilih lelaki yang di pejabat, yang puja-puji puan sekarang, percayalah, kalau puan bernikah dengan dia, dia akan berubah. Sebab puan telah memulakan pernikahan dengan perbuatan yang jijik, iaitu zina. Dan puan mulakan pernikahan dengan suami yang puan rasa suami sekarang banyak menyakiti hati, dengan ikatan yang suci dan halal, iaitu akad nikah. Percayalah, ikatan yang suci dan halal memang banyak ujian dan cabaran. Manakala hubungan yang terlarang semuanya indah, sebab diindahkan oleh syaitanir rajim. Itulah kehendak syaitan. Tetapi apabila bertukar hubungan terlarang itu, akad nikah, syaitan akan mengubah hubungan itu menjadi hubungan yang tidak indah dan jemu, bosan dan sebagainya. Masya Allah. Jadi saya harap dapat menjawab pendapat perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Saya suka pesan kepada orang yang belum berkahwin, untuk dapat pasangan yang baik adalah fokus, bukan mencari yang baik, tapi menjadi yang baik. Fokus jadi diri kita yang baik, ubah diri kita, jaga solat, jaga aurat, jaga peribadi dan sebagainya. Allah akan berikan, daripada susah payah kita jaga diri kita, ada lelaki yang baik akan masuk meminang kita, insya-Allah. Subhanallah, amin ya rabbal alamin. Okey, mungkin kita buka soalan terakhir, lepas tu kita boleh landing dah tutup dah, lebih masa sangat dah. Saya faham puan-puan pun ada urusan kerja. Ada soalan lagi. Boleh juga siapa yang nak tanya di dekat mic. Ada 2 soalan. Bolehkah kita suka bermakeup dan pakai perfume time solat? Okey. Tadi semayang dia suka pakai makeup, lepas tu pakai perfume. Pakai perfume boleh, 1 botol pun boleh. Nak berwangi-wangian kan, pakai air telekong. Lepas tu pakai pakai perfume dekat sejadah, rasa macam seronok lama-lama kan. Bercinta dan bermanja dengan Allah. Nak pakai makeup masa solat tak ada masalah. Pastikan makeup tu halal, suci, bersih. Mungkin dia nak nampak cantik, dia rasa di hadapan Allah. Okey, apa hukum perempuan pakai makeup? Keluar daripada rumah, pakailah tebal macam mana pun, 1 inci, 2 inci, ada 10 warna pun tak ada masalah lah kat rumah. Sampai suami pensan tengok, nak hantu tadi kami jaga. Pakai pula baju kelawar kan, tutup lampu pula, betul-betul nampak macam hantu. Okey, tuan-puan sekalian,
Dalam rumah tak ada masalah, pakailah kan, beling-beling warna-warni dan sebagainya. Di luar rumah, wanita boleh make up dengan kadar menghilangkan kusam, tidak berlebihan. Cuma nak nampak wajah tu bertenaga, wajah tu bukanlah kata berseri-seri sampai menarik perhatian. Cukup sekadar nak nampak segar dan sebagainya. Nak pakai gincu, pakai warna yang natural, bukan merah menyala sampai menarik perhatian. 1 km dah nampak dah. Nampak gincu dulu, nampak merah dulu kan. Orang dah tahu dah siapa. Wangian sampai tercium dengan orang lelaki haram. Tapi kalau kita pakai perfume sekadar untuk hilangkan bau badan, kita tanya orang sebelah, ada bau, ada bau? Tak ada, okey lah. Saya kalau dekat contoh ya, dekat ni, dekat airport. Hari tu airport mana ya, sebab selalu kita keluar kan. Ada pramugari yang lalu pakai perfume yang wangi sangat. Kita masa tu tengah tengok phone kan, tiba-tiba ada yang lalu bau wangi. Kita perempuan pun tertarik, wanginya, rasa nak tengok. Dan saya selalu tanya, kita tanya orang lelaki, kalau suruh tanya orang sebelah, ada bukan lelaki ke? Lelaki kan. Kalau melintas perempuan yang wangi, apa berlaku pada tuan-tuan? Soalan cukup cemas. Betul ni, jawab jujur. Wangi, harum, melintas, apa yang berlaku? Tertarik pada berwangi. Toleh lah. Tertarik pemakai itu juga, betul kan? Okey, ada terangsang tak? Susah nak jawab. Soalan pun Ustazah, yang lelaki kat belakang, semua tu lelaki tulen kan? Lelaki sejati kan? Saya dulu ceramah khusus kahwin. Semua di hadapan saya adalah orang muda yang belum kahwin. Saya ceramah khusus kahwin setiap minggu. Sampai sekarang saya jumpa ramai Ustazah, ada Ustazah ceramah saya khusus kahwin di Negeri Sembilan. Saya akan tanya soalan-soalan macam ni. Saya nak tahu jawapan jujur. Biasa orang muda dia akan jawab jujur. Ni yang kurang muda, sebab tu dia cover-cover kan, dia ada isteri, takut isteri dia tengok live kan. Okey, bila saya tanya soalan macam mana, dia kata, oh terangsang Ustazah. Oi, lepas tu tak tahulah Ustazah, geram. Kalau orang perempuan yang pakai merah menyala bibir, yang pakai yang makeup berlebih-lebih ni, yang wangi-wangi, yang pakai ketat, oi geram tengok Ustazah. Terus terang dia jawab, memang terangsang Ustazah. Tak terangsang apa, kita lelaki kot. Orang muda dia main jawab kan, dan normal kot. Saya kata, kamu jawab jujur. Tujuan saya tanya, saya nak bagi nasihat pada yang bakal-bakal kahwin sebelah. Kamu wahai para wanita, esok jaga diri, sebab dah kahwin adalah untuk suami. Jangan seperti mana hadis Nabi, wanita-wanita yang berwangian lalu tercium, dia ibarat seperti wanita pelacur. Bila kita dah jadi isteri orang, walaupun bukan isteri orang, maruah kita pada seorang wanita Islam ini sangat tinggi. Bukan untuk diperlihatkan, diperagakan dan dinikmati pandangan dan wangiannya oleh lelaki ajnabi, lelaki asing. Masya Allah. Jadi saya harap secara umum tu, tentang makeup, tentang berpakaian, penampilan, kadang-kadang cara kita berjalan, bila high heel tu, kita jadi ada lenggang-lenggok sikit. Jadi berhati-hati cara berjalan, pakaian longgar, tidak bentuk tubuh badan dan sebagainya. Apakah amalan dan doa untuk dapat cepat jodoh? Sebab sekarang lelaki ada 2 isteri, banyak kes penderaan isteri. Oh, lepas tu kan dia buat saja, terima kasih. Oh, itu saja, bukan Allah Akbar, itu saja, terima kasih. Apakah amalan dan doa untuk dapat cepat jodoh, untuk dapat atau cepat dapat jodoh? Sebab sekarang lelaki ada 2 isteri, banyak kes penderaan isteri ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Amalan antaranya adalah nama Allah Asmaul Husna. Yang pertama, Allah ya Jami', Allah yang maha menyatukan. Yang sebelum itu, nama Allah yang maha menemukan, Allah ya Subhanallah ya Wajid ke ya Majid? Ya Wajid. Contoh doanya, ya Allah ya Wajid, ya maha menemukan. Ya Allah ya Jami', ya maha menyatukan. Temukan dan satukanlah diriku ya Allah pada tahun ini dengan seorang lelaki yang soleh. Sebutlah
tahun ni. Kita mesti ada target, ya Allah nak kahwin dah tahun ni. Kan baru awal tahun, boleh dah tahun ni. Sempatlah lagi, tak adalah terburu-burunya. Ada orang 3 bulan kenal, Allah temukan jodoh terus kahwin, betul tak? Kita duduk umum, tak tahu bila. Lepas tu bila orang tanya, kita marah. Kita sebutlah tahun ni, tak ada masalah. Yang salah, yang dilarang oleh para ahli ulama, tetapkan pada 22 hari bulan 2, 20, 23. Seorang suami yang kita terlalu detail tu yang dilarang. Punya kalau seorang suami yang soleh, yang baik, yang good looking, yang tinggi 2 cm lebih daripada saya, kerja kerajaan, dah ada kereta Honda, ya Allah. Kalau boleh, dah ada kereta. Tak sangat Honda kan. Kalau boleh dah ada rumah juga. Kalau belum ada pun tak apa, kami akan share loan beli rumah. Kalau terlalu detail tu dilarang. Tapi kalau sebut, ya Allah, ya Wajid, ya Maha menemukan, temukanlah diriku dengan jodohku pada tahun ini, ya Allah. Ya Jami', satukanlah kami. Kenapa saya suka suruh juga ya Jami', satukan tu dalam hubungan? Sebab dah jumpa tapi tak bersatu-satu. Faham tak? Dah jumpa tak kahwin-kahwin, tak nikah-nikah. Yang saya jumpa 2 hari lepas, 11 tahun bercinta, tak kahwin-kahwin lagi. Akhirnya ustazah, lelaki tu kahwin dengan perempuan lain. 11 tahun bercinta. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi 2 nama Allah, ya Wajid, yang Maha menemukan, ya Jami', yang Maha menyatukan. Satukan dalam ikatan perkahwinan. Ya Allah, tahun ini, ya Allah. Okey, mudah-mudahan menjawab soalan. Dah habis dah soalan tu, saya kira alhamdulillah. Betul kan? Ke ada lagi soalan? Puan nak tanya soalan? Oh, tak ada. Puan nak ambil makanan ya? Ada makanan kat belakang. Gurau-gurau. Semua orang nak ambil makanan. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada penutup. Wahai para wanita sekalian, Masya Allah, saya ulang balik ayat di awal tadi. Kita bukan istimewa kerana rupa. Rupa macam mana bukan tempat letak ataupun ukurannya. Bukan kerana harta, bukan kerana takhta, kedudukan, pangkat, dan bukan kerana nama. Masya Allah. Tapi kerana Allah memang ciptakan kita sempurna, dan kerana Nabi kita memperjuangkan hak kita sampai kita menjadi setinggi-tingginya. Lalu wahai para wanita, balaslah cinta Allah dan cinta Rasulullah dengan mentaatinya dan meninggalkan larangannya. Barulah kita akan jadi sebenar-benar istimewa. Faham maksud saya? Istimewanya kita adalah apabila kita menjadi wanita yang salihah, mentaati perintah Allah dan Rasulullah, meninggalkan larangan Allah dan Rasulullah. Ketika itulah kita tergolong dalam kalangan yang disebut dalam hadis Nabi, ad-dunya mata', dunia itu indah. Wa khairu mata'iha, dan seindah-indah perhiasan dunia, al-mar'atu salihah, wanita yang salihah. Dan tadi saya kata nak baca 4 ciri wanita ahli syurga tadi tu kan. Saya minta izin ya, baca sepintas selalu. Nabi SAW bersabda, sekiranya seseorang wanita itu menunaikan solat 5 waktu, berpuasa sebulan di bulan Ramadan, memelihara maruah kehormatannya, ini termasuk jaga aurat, pergaulan semuanya, mentaati suaminya, maka dia boleh masuk syurga melalui mana-mana pintu yang dikehendakinya. Pintu syurga ada 8. Wanita yang mempunyai 4 ciri ini, dia boleh pilih mana-mana pintu syurga. Ada babu salah, babu siyam, babu sadaqah, babu jihad, babu birrul walidaini. Ada 8 nama pintu syurga, yang mana setiap pintu syurga ini layak dimasuki oleh ahli-ahlinya. Bila kita di mahsyar kelak, Allah mungkin akan panggil, mana ahli solat? Ahli solat masuk melalui pintu solat. Adakah kita layak masuk melalui pintu solat? Kita pun solat tak berapa khusyuk, solat sunat pun malas-malas, wallahu a'lam. Adakah kita layak melalui pintu puasa? Kita puasa Ramadan je, puasa sunat, malah puasa ganti pun tak habis lagi, Ramadan dah dekat. Contoh ya, contoh. Maksudnya kita mungkin bila dengar ciri-ciri orang yang layak masuk ahli-ahli pintu ni, kita tengok-tengok kita ahli tapueh, ahli kahwin, ahli zulia, ahli-ahli ni kita ahli. Tapi ahli-ahli ni macam tak confident sangat.
Tetapi kelebihan wanita yang mempunyai 4 ciri ini, dia tak perlu menjadi mana-mana ahli tersebut. Dia boleh pilih mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk. Istimewanya Allah berikan kedudukan kepada wanita. Ciri pertama, dia jaga solat 5 waktu. Hari ini ramai wanita solat, tapi solatnya tidak sah kerana make up. Bila ambil wuduk tak sampai pada kulit. Dia malas nak remove make up dia. Dia malas nak cuci. Dia kan nanti kalau dia remove betul-betul, kan keluar muka dia yang betul-betul. Jadi kalau tak remove betul-betul, boleh cover-cover sikit lagi. Tolonglah kena jujur dengan diri sendiri. Kita dalam keadaan wuduk rasa tak yakin, tak confident. Sebab itu Nabi bila buat wuduk, Nabi akan sebut, barang siapa yang mengambil wuduk dan menyempurnakan wuduk. Sebab akhir zaman ramai orang tak sempurnakan wuduk. Ada sesuatu yang menghalang untuk wuduk itu sampai. Jadi subhanallah, wuduk tak sah, solat tak sah. Sebab itu kalau kita tengok ciri yang pertama, jangan kita rasa terus lulus pada wuduknya, pada solat dengan tertibnya dan sebagainya. Ciri yang kedua Nabi sebut, apabila dia menjaga puasa bulan Ramadan. Kita rasa kita semua perfect solat puasa Ramadan, tapi adakah diterima oleh Allah? Antara satu, kalau satu ni pun belum tentu lagi lepas. Nabi bersabda, Allah enggan memandang hambanya yang meninggalkan makan dan minum, iaitu berpuasa, tetapi tidak meninggalkan qauluz zur, iaitu perkataan keji. Sebab itu ramai wanita yang berpuasa, lelaki berpuasa tapi tetap ngumpat, tetap menghina dan mengeji orang. Maka itu ciri-ciri puasanya tidak diterima oleh Allah. Allah tak pandang puasa orang yang macam ni. Jadi kalau kita fikir, ciri pertama susah, ciri kedua pun susah. Ciri yang ketiga, iaitu menjaga kehormatan dirinya daripada terjerumus daripada perbuatan zina. Sama ada zina yang sebenar ataupun zina mata, zina telinga, zina mulut, zina hidung. Sebab itu Nabi bersabda, sesungguhnya mata itu berzina bila perempuan itu melakukan sesuatu boleh menaikkan syahwat daripada penampilannya. Dan hidung itu berzina apabila wanita itu berwangian lalu terhidu dengan lelaki lain. Dan telinga itu berzina apabila bercakap perkara-perkara yang menggairahkan. Zaman saya belajar dulu, ada kawan yang bercinta. Bila bercinta cakap benda-benda yang sensor dengan pasangannya. Bukanlah kawan tapi kenalan. Kawan saya cerita, roommate dia bila malam-malam cakap benda yang sensor, sampai melepaskan air mani, buat onani, cakap yang lucah dengan pasangan. Hari ini perbualan lucah biasa. Telefon ni, WhatsApp, cakap lucah-lucah, kongsi lucah-lucah, suami orang, isteri orang, anak dara, sama-sama kawan. Saya kalau dulu saya jadi pendidikan rumah tangga, pasangan datang, suami datang, isteri datang, dia orang tunjuk. Sebab apa? Kita juga bukanlah suka sangat gosip-gosip ya, tapi dah dipaksa tengoklah juga kan. Ustazah tengok ni, isi saya share ni. Sebab apa? Dia nak bukti, dia nak bawa kes ke mahkamah dan sebagainya. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bercakap yang lucah, telinga dengar, itu zina telinga. Zina mata ada, zina hidung ada, zina mulut, bercakap benda-benda yang menaikkan syahwat. Dan yang keempat, mentaati suami. Dan antara empat-empat ini memang teruji sungguh yang keempat ini suami. Wahai para wanita sekalian, suami adalah ladang pahala terbesar kita. Sebab itu Allah selalu uji sabar kita melalui suami. Kita tak boleh letak syarat suami itu jadi sempurna baru kita jadi sempurna. Sempurnakan diri kita, Allah akan balas kesusahan kita nak jadi isteri yang baik itu dengan suami kita jadi baik. Kemudian ingatlah, melalui suami itulah saya memang suka pujuk, dan ramai lelaki jumpa saya, Ustazah, banyak tekankan di sini supaya hormat suami. Saya akan cakap pada suami itu, encik perlu naikkan martabat diri encik hingga encik dihormati. Saya akan cakap macam tu pada lelaki. Tapi bagi kita perempuan, ramai wanita masa mudanya dia kuat untuk taat suami, tapi bila usia tua dia dah tak kuat. Dia dah tak kuasa, dia kata, makcik dah tak kuasa dah dengan pakcik tu, malas dah nak layan. Entahlah, buat hal dia, makcik buat hal makcik. Senang makcik dengan kawan makcik, dia dia nak makan, makcik masak hidang, lepas tu makcik keluar. Nak tengok muka dia pun dah tak lalu dah. Ada nak berkepit-kepit lagi, nak sontoh-sontoh lagi makcik. Saya pun ingatkan makcik dah jadi isteri yang baik 20 tahun. Jangan mati dalam keadaan menjadi isteri derhaka. Ramai yang berjuang ni, tetapi Allah uji sampai akhir perkahwinan. Jadi tolong ingat, ujian bukan kita ingat dah tua makin kurang ujian, tidak. Datang macam-macam ujian, biarlah kita mati berjuang menjadi isteri yang baik.
Walaupun kita tidak dapat balasan di dunia, suami balas baik semula, tak apa. Sebab yang layak membalas kebaikan isteri yang baik hanyalah Allah. Pengorbanan, kesetiaan, penghormatan yang diberikan kepada suami selayak dibalas adalah dengan syurganya, sebagaimana hadis Nabi yang disebutkan ini. Wallahu alam.